gangguan lah ya. Kalau boleh tidak ada gangguan, awak berada di dalam bilik ke ataupun di ruang-ruang tertentu di dalam rumah awak tetapi jauh daripada gangguan. Maksud cikgu awak boleh menjawab soalan dengan baik lah. Ya, awak boleh fokus. Itu maksud cikgu. Awak setting awal-awal. Okey, Daniel, apa yang Suhi cakap? Tak angkat aku. Tak angkat? Okey, tak apalah ya. Jadi kita akan mulakan. Nanti tolonglah awak sampaikan kepada Suhi. Ya, mudah-mudahan. Ya, saya dah pesan dah awal-awal kan. Okey ya, saya mulakan ya dengan taklimat ujian bertutur. Awak dengar betul-betul, awak catat. Sekiranya awak ada soalan, maka awak boleh ajukan terus kepada cikgu ya. Boleh ajukan terus ya, sebab tidak ada lagi taklimat secara rasmi ya. Maksudnya kita kumpul ramai-ramai, cikgu bagi taklimat pula, tak ada. Ya, maksudnya taklimat hari ni lah secara rasmi untuk kelas 404. Okey, untuk pengetahuan awak, pada minggu hadapan 2 kali pertemuan tersebut ya akan digantikan dengan ujian bertutur. Okey, ujian bertutur ini ya ada terbahagi kepada 2 ya, iaitu ujian bertutur secara individu dan ujian bertutur secara kumpulan. Okey, ujian bertutur untuk format yang baru awak perlu lalui 2 kali, iaitu yang pertama secara individu dan yang kedua secara berkumpulan. Pada minggu hadapan ya, kita seminggu kita ada 2 kali pertemuan kan. Jadi 2 kali pertemuan minggu depan tu kita akan buat secara individu. Maknanya minggu berikutnya insya-Allah sekiranya tidak ada apa-apa kekangan, kita akan teruskan dengan kumpulan. Okey, jelas ya setakat ni. Okey, dan untuk pengetahuan awak ya, penskoran ya, orang kata penskoran ataupun secara rasminya bagaimana pelaksanaan ujian bertutur tak keluar lagi lah dari pihak lembaga peperiksaan. Ya, tak ada lagi secara rasmi, tetapi kalau ikut taklimat ya yang diberikan kepada cikgu, ini cikgu terangkan situasi sebenar ya, supaya peperiksaan SPM nanti awak tak terkejut. Situasi sebenar mungkin akan sedikit berbeza dengan apa yang kita buat secara dalam talian. Ya, kerana apa yang bezanya, selalunya ya apa yang diberi taklimat disampaikan kepada cikgu secara bersemuka hari itu. Okey, selepas ujian lisan secara individu, maka diteruskan kepada kumpulan terus. Maksudnya bila awak dah buat secara individu, ya, dia akan sambung terus dengan kumpulan. Maksudnya awak selesai dalam masa beberapa jam tu lah. Awak tak boleh pergi mana selepas sahaja taksiran individu, terus masuk kepada taksiran kumpulan. Itu yang apabila kita bersemuka. Kan. Tetapi bila online ni agak sukar kita nak buat macam tu. Jadi kita bahagikan, kita habiskan kumpulan individu dulu, kemudian kita masuk slot kumpulan. Okey, jelas ataupun tidak yang tu? Okey, jelas ya. Jadi cikgu akan tunjukkan sekarang ya kumpulan. Ya, kumpulan yang cikgu dah bentuk ya mengikut senarai nama awak lah. Cuma kumpulan ni kita gunakan pada minggu yang berikutnya. Okey, dalam kalangan awak ya kelas 404 ya ada beberapa orang pelajar yang akan ditaksir oleh Cikgu Azani. Sebab dalam tingkatan 4 Cikgu Azani ajar 503 sahaja, betul tak? Cikgu ajar 504 dengan 505. Cikgu Masni 501 dengan 502.
Jadi takkanlah Cikgu Azani kita nak bagi taksir satu kelas saja kan. Jadi kita ikut urutan, ada beberapa pelajar 502 yang masuk 503 lah maksud Cikgu Azani ajar. Kemudian disambung dengan beberapa orang pelajar 504. Maknanya minggu depan awak tak perlu masuk link cikgu lah. Awak perlu tengok link Cikgu Azani. Ya, pelajar yang ditaksir oleh Cikgu Azani. Okey, cikgu akan paparkan senarai nama, kumpulan dan individu lah ya, siapa yang ditaksir oleh siapa ya. Okey, sekejap ya. Cikgu akan share screen. Okey. Yang ni rupanya. Okey, mudah saya nak share entire screen. Okey. Ni lebih mudah lah. Sekejap Mana? Oh ni. Boleh nampak tak? Sekejap cikgu besarkan sikit. Boleh nampak tak setakat ni apa yang cikgu tunjuk? Nampak. Okey ya. Nanti nama ni cikgu akan masukkan dalam grup. Okey. Ini pentaksir Cikgu Azani. Okey, cikgu besarkan sikit Cikgu Azani kejap. Kelas 04. Yang ni. Yang ni mula dekat sini. Nampak tak? 04. Kumpulan yang ke-6. Ini apabila taksiran kumpulan ya. Tapi kalau individu kita tak pakai lagi kumpulan yang ke-6 ni ya. Okey, yang ni. Bermula nama Ahmad Haziq, ya, Aisyah Kitarina, Ani Safia, Faik Haikal, Fatin Nobatrisha dan Lailatul. Yang ni ditaksir oleh Cikgu Azani. Okey, maknanya yang terlibat kumpulan yang ke-6 dengan yang ke-7 lah. Kumpulan yang ke-6, bila taksiran secara kumpulan, awak akan join sekali dengan pelajar tingkatan 503. Ya, ada 3 orang, kemudian awak masuk 2 orang. Okey, jelas setakat ni. Jelas? Jelas. Okey ya, yang lain pentaksirnya ialah cikgu sendiri. Nanti awak boleh tengoklah ya, orang yang pertama yang akan ditaksir ialah Muhammad Nazhat. Ya, orang yang kedua Muhammad Afiq Syahmi dan seterusnya. Jadi cikgu bahagikan juga dalam kumpulan. Kumpulan ni maksudnya minggu yang berikutnya lah. Kumpulan yang pertama yang ni, nama nombor 70 sampai nombor 74 sampai Iman Haris. Dan kumpulan yang kedua sampai nombor 79. Ya, cikgu ikut nama saja. Ya, awak punya susunan nama tu. Jadi cikgu akan masukkan dalam grup yang ni sampailah kumpulan yang terakhir iaitu kumpulan yang ke-7 lah, 05. Okey, kalau 04 dia ada 3 kumpulan saja. Ya, untuk taksiran kumpulan. Okey? Jelas ya, berkaitan dengan ni jelas ya. Okey, cikgu teruskan dengan taklimat yang ni. Nampak tak? Nampak ya? Ujian bertutur kertas 3 Bahasa Melayu 1103 Palang 3. Okey, ni kita dah nak mula dah ya, macam mana kita nak lakukan ataupun format ujian bertutur. Okey, cikgu teruskan. Okey, ini sekadar pengenalan ya, ujian bertutur ini ya, yang paling penting ya, yang ni ya, bilangan soalan. Kalau jenis item ni ialah jenis soalan. Ya, jenis soalan ada respon terhad dengan respon terbuka. Apa maksud respon terhad? Ini taksiran individu.
dia bagi awak bahan ransangan. Respon terbuka ni maksudnya dia bagi satu tajuk awak perlu discuss macam PT3. Ini kalau awak tak faham pun tak apa. Yang paling penting cikgu sentuh apa perkara yang kena awak faham, ya, perkara-perkara yang penting. Okey, bilangan soalan. Ya, tengok nombor 3. Bahagian A dengan bahagian B. Bahagian A ialah taksiran individu. Okey, cikgu terangkan taksiran individu. Membaca petikan atau bahan ransangan yang disediakan oleh mekanis bersoal jawab dengan pentaksir. Okey, apa yang berlaku masa taksiran individu? Awak ni kena masuk sorang-sorang. Ya. Sorang-sorang. Tadi cikgu kata siapa orang yang pertama tadi? Nazahan Siapa orang yang pertama dengan cikgu tadi? Nazahan Okey, mula-mula Nazahan akan masuk dulu. Pelajar lain tak perlu masuk Google Meet lagi. Maksudnya awak kena bajet lah. Ya, lepas 4 minit awak kena standby lah, kena tunggu dah. Dia taksiran individu ni sorang-sorang. Jadi tak bolehlah ramai-ramai masuk supaya pelajar yang pertama ni akan fokus lah dan tak malu lah kan. Okey, jadi bila Nazahan masuk, cikgu akan bagi petikan ataupun bahan ransangan yang disediakan lah. Setiap orang akan dapat bahan yang berbeza. Cikgu akan bagi petikan tetapi secara paparan, ya, di Google Meet. Okey. Lepas cikgu bagi petikan, Nazahan perlu membaca petikan tersebut secara mekanis. Okey, membaca ni cikgu tak nak dengar pun nak awak baca secara kuat, tak, cikgu tak nak dengar. Maksudnya awak sendiri. Kalau awak baca terkuat tak ada masalah lah, ya, ataupun awak boleh offkan mic awak dulu. Jadi awak baca. Mekanis ni maksudnya kita baca satu-satu. Tidak terlalu laju dan tidak juga terlalu perlahan. Itu maksud mekanis. Lagi kita akan buat ataupun cikgu akan tunjuk macam mana pembacaan secara mekanis. Pembacaan mekanis ni kita baca petikan untuk kita faham. Jadi bila untuk kita faham, kita tak boleh baca secara laju. Kita kena baca, tengok hayati betul-betul lah. Itulah mekanis sebenarnya. Lepas kita dah baca, ya, tempoh cikgu bagi untuk awak membaca lebih kurang 1 minit. Ini sebenarnya 1 minit ni bukan masa yang cikgu tetapkan, ya. Ini samalah, insyaAllah sama dengan SPM awak lah. SPM yang sebenar. 1 minit saja dan petikan itu tidak panjang. Nanti cikgu tunjukkan juga contoh petikan tersebut. Bila awak baca, awak kena faham tentang petikan tersebut. Lepas 1 minit berlalu, cikgu akan tanya soalan. Maksudnya awak akan bersoal jawab dengan pentaksir. Okey, soalan yang cikgu tanya itu paling banyak cikgu boleh tanya 4 soalan. Okey, soalan yang cikgu tanya, okey, soalan itu jawapannya tidak semestinya ada dalam petikan. Maknanya kalau 4 soalan itu, soalan yang pertama tu dia soalan yang mudah dan mungkin jawapan dia ada dalam petikan lah. Ya. Soalan yang kedua yang mudah juga. Soalan yang ketiga, soalan yang berkaitan pendapat dan soalan yang keempat juga pendapat. Maka cikgu boleh tanya awak maksimum 4 soalan. Okey, minimum mungkin 2 ataupun 3. Ya, bergantung kepada cara awak menjawab. Ya, kalau awak jawab tu dah bagus, ya mungkin 2 sajalah. Ya, mungkin 2 lah. Tapi kalau macam ni cikgu nak bagi markah, jadi cikgu akan teruskan soalan yang ketiga dan yang keempat. Okey, setakat ni untuk taksiran individu. Ya, ada soalan tak? Cikgu nak teruskan bahagian B. Cikgu. Ya.
maknanya kan kalau macam kumpulan yang buat kumpulan dengan Cikgu Azani tu, individu dia pun dengan Cikgu Azani. Ya, betul. Jadi awak kena tengok awak nombor berapa. Katakan awak tadi cikgu tunjuk nama awak yang last kan. Jadi awak akan buat ujian slot yang kedua lah. Tak mungkin slot yang pertama. Sebab setiap individu dia 5 minit. Taksiran individu 5 minit. Kejap lagi sampai slide yang bahagian berapa minit. Dia 5 minit cikgu bagi tahu awak. Jadi awak kena kira sendirilah masa. Cikgu tak letak masa dekat situ. Jadi awak kirakan 5 minit. Okey. Lepas tu orang kedua selepas 5 minit tu, maksud minit yang ke-6 tu kan. Jadi awak standby lah untuk 5 minit tu awak dah tekan link dah. Tapi awak tunggulah, cikgu tak akan approve awak lagi. Untuk join dalam grup tu awak tunggu je sampailah orang tu keluar, cikgu akan masukkan awak. Faham tak? Faham. Jelas tak? Okey, dan untuk pengetahuan awak dari segi hari apa, sebab cikgu yang buat jadual akademik, jadi alhamdulillah lah kan, adalah sedikit cikgu boleh tentukan hari apa yang cikgu nak buat, unit cikgu nak buat. Okey, jadi insya-Allah cikgu pun tak buat lagi jadual pada minggu depan, cikgu tak buat lagi. InsyaAllah cikgu akan letakkan ataupun cikgu akan setting jadual itu pada hari Isnin dan Selasa. Maknanya akan ada orang yang buat ujian pada hari Isnin, akan ada orang yang buat ujian pada hari Selasa. Cikgu takkan biar sistem tu run random maksudnya cikgu takut jarak tu terlalu panjang. Contohnya kumpulan pertama tu, sesi pertama dia buat hari Isnin, sesi kedua hari Jumaat. Tak naklah macam tu Jadi insyaAllah kita akan letakkan sama ada cikgu masih berbincang dengan Cikgu Azani dengan Cikgu Masni. Yang tu nanti cikgu maklumkan lah hari Jumaat, cikgu dah siap jadual, cikgu maklumkan. Cikgu dalam kepala cikgu ada dua benda, sama ada cikgu nak buat jadual tu pada hari Isnin tu, kedua-dua slot tu berlangsung serentak 3 jam. Maksudnya sekali pertemuan, sejam setengah kan pertemuan kita kan. Jadi mungkin cikgu akan buat 3 jam direct, tapi cikgu nak bincang dulu dengan cikgu-cikgu yang akan jadi pentaksir tu. Ataupun cikgu bahagikan, maksudnya Isnin dan Selasa. Mungkin macam tu. Okey, ada soalan setakat ni. Awak prefer yang mana awak nak berlangsung pada sekaligus ke atau dipecahkan kepada 2 hari yang berbeza? Kalau diberi pilihan, boleh bagi pendapat. 2 hari. Pecah 2 pecah ya. Tapi nantilah yang tu cikgu akan bincangkan dengan Cikgu Masni dengan Cikgu Azani dulu. Kalau mereka kata pecah 2, cikgu akan pecah lah. Tapi kalau nak mudahnya, kalau berlangsung sekaligus lah untuk sehari tu, maknanya Isnin tu awak akan ada 2 kali lah. Tengok macam mana dari segi jadual awak tak payah fikir. Nanti cikgu maklumkan saja dalam kelas. Okey itu untuk individu. Untuk kumpulan, cikgu teruskan untuk kumpulan. Satu tajuk atau tema disediakan untuk perbincangan dalam kumpulan 3 hingga 5 orang. Cikgu dah tetapkan dalam satu kumpulan cikgu letak 5 orang. Tapi untuk kumpulan terakhir Cikgu Azani, cikgu letak 4 orang lah sebab tak cukup bilangan pelajar tak cukup. Okey, jadi dia boleh 3 hingga 5 orang. Kita ambil maksimum 5 orang. Yang ni sama seperti PT3. Maknanya cikgu akan bagi tajuk, awak akan bincangkan bersama ahli kumpulan. Lepas tu awak tak boleh lah untuk tengok kertas semua, tak boleh. Jadi cukup masa 10 minit diberi masa untuk kuarantin. Waktu kuarantin tu awak kena bersama dengan cikgu lah. Dalam Google Meet tu. Awak bincang dengan cikgu akan senyap je lah. Awak bincang sesama awak. 10 minit
Lepas 10 minit barulah cikgu akan suruh awak berhenti perbincangan. Maksudnya awak tak boleh bincang di luar. Dalam Google Meet tu sesama awak akan bincang. Cikgu akan tengoklah tapi cikgu tak kacau lah. Macam tu. Okey, jelas untuk taksiran kumpulan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada Okey, cikgu teruskan dengan slide yang berikutnya. Okey, untuk kertas 3 ni, jumlah markah dia banyak tau kelas. 70 markah. Ujian bertutur dengan mendengar membawa markah 100. Tapi untuk ujian bertutur 70 markah. Ya. Individu 40 markah, kumpulan 30 markah. Maknanya jumlah yang sangat besar, sangat banyak dan awak perlu bagi perhatian sangat-sangat. Dan untuk pengetahuan awak, ujian bertutur ni merupakan ujian SPMRSM tau. Bukannya ujian yang kita buat latihan, tak. Ini ujian sebenar. Pendek kata trial lah kan. Kalau kita panggil SPMRSM. Jadi kena buat betul-betul. Itu yang cikgu nak tekankan. Okey, construct. Construct ni tidak pentinglah dia untuk awak perlu memahami teks tu, mengaplikasi, menganalisis, menilai. Ini berkaitan dengan soalan. Okey, nanti cikgu tunjuk. Okey ya. Ini nombor 7, tempoh ujian. Kalau individu 3 hingga 5 minit. 5 minit lah kita ambil maksimum sebab kita tambah plus minus dengan awak nak masuk link, awak nak baca. Ya, kalau cikgu ambil 3 minit ya terlalu singkat. Maknanya awak baca 1 minit ya, kadang-kadang ada pelajar yang terlajak sikit. Jadi kita letak masa maksimum 5 minit. 5 minit ni termasuk yang awak baca. Katakan awak baca 1 minit, maka 4 minit tu menunggu respon jawapan awak lah. Lepas tu kumpulan 12 hingga 15 minit ya, 15 minit lah, kita ambil 15 minit ya. Nak bagi peluang kepada pelajar. Okey, cakupan konteks ya, mencakupi semua standard kandungan dan standard pembelajaran yang terdapat dalam DSKP. Okey, apa yang cikgu boleh terangkan kepada awak ya, maksud DSKP, satu, awak boleh Google lah untuk DSKP. Kalau awak tak nak Google pun, awak tengok je buku teks awak. Buku teks awak tu mencakupi DSKP lah tu. Okey ya, maksudnya apa tema yang ada dalam buku teks awak, itu boleh diuji. Dan insya-Allah cikgu juga akan share ya DSKP ni dalam grup Telegram awak. DSKP ni dia merupakan apa yang rujukan yang awak perlu belajar lah. Contohnya tema 1, tema 2, apa dia, penulisan, kemahiran apa, membaca, menulis, macam tu lah. Nanti cikgu akan share kalau awak tak pernah lihat. Okey ya. Yang seterusnya, ya, dari segi aras kesukaran, rendah, sederhana, tinggi. Okey ya, penentuan arah berdasarkan respon calon. Jadi awak janganlah risau. Mula-mula sudah semestinya cikgu akan bagi dekat awak soalan aras rendah lah. Aras rendah ni sangat-sangat mudah. Jadi untuk taksiran individu, jawapannya mungkin ada dalam petikan. Ya, sekejap kita akan tengok contoh soalan. Lepas tu cikgu akan pergi kepada aras sederhana dan aras yang tinggi lah. Sebenarnya aras tinggi ni tak susah mana pun, kadang-kadang mudah. Sebab apa? Aras tinggi ni dan sederhana ni soalan berkaitan dengan pendapat sebenarnya. Jadi awak boleh bagi jawapan awak ya, apa-apa sahaja pendapat yang relevan. Okey, setakat ni jelas? Jelas. Ada nak tanya? Okey ya. Seterusnya. Awak tak betul apa ni? Tak.
Okey. Dari segi kaedah penskoran. Analitik holistik. Apa pula tu kan analitik holistik ni? Analitik ni individu. Maksudnya dia diberi markah secara individu. Dia tengok ada aspek-aspek tata bahasa, aspek bermakna. Maksudnya dari segi pemarkahan tu dia kira dari segi intonasi awak. Saya slide berikutnya ada saya tunjuk contoh borang aspek mana yang diuji. Analitik ni maksudnya dia tengok satu-satu. Dari segi tata bahasa, dari segi intonasi, dari segi isi awak. Holistik ni untuk kumpulan. Maksudnya pemarkahan untuk kumpulan diberi secara holistik. Maksudnya secara keseluruhan ahli kumpulan tersebut. Jadi pentingnya sikap kerjasama. Ya, dia tidak dinilai secara individu dalam kumpulan tersebut. Maksudnya dari segi tata bahasa, kita akan tengok tata bahasa keseluruhan ahli tersebut. Jadi pentinglah untuk awak membantu antara satu sama lain. Sebab markah awak dinilai secara holistik. Tapi kalau individu tu memang markah untuk diri awak lah. Satu-satu tu, setiap satu tu semua bergantung pada diri awak. Tapi kalau kumpulan holistik, maksudnya keseluruhan kumpulan tu, dia tak ada markah individu. Okey, alatan tambahan tiadalah. Okey, ini taksiran individu. Satu petikan ataupun bahan rancangan akan diberikan. Okey. Lepas tu cikgu boleh tanya awak 4 soalan maksimum. Dan berlakulah sesi soal jawab lah bila cikgu bertanya awak soalan-soalan tersebut. Ya, maka berlakulah sesi soal jawab awak dengan pentaksir. Dan untuk pengetahuan awak, ujian SPMRSM ni soalan bukan cikgu yang buat ya. Soalan semuanya dari Mara. Cikgu dah terima dah soalan tersebut. Jadi janganlah awak kata alah cikgu kat pelajar ni cikgu bagi senang, yang ni susah. Tak ada. Cikgu ikut soalan standard yang diberikan oleh Mara. Setiap pelajar itu akan dapat soalan yang berbeza. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada cikgu teruskan ya. Okey, taksiran kumpulan ya, satu tajuk daripada 8 tema. Yang ni tema dipilih secara random lah, tema yang ada dalam buku teks lah. Dia bagi awak satu tajuk. Ni sama sebiji macam tingkatan 3. Kan awak ada dapat satu pernyataan ya, iaitu tajuk ataupun soalan. Kemudian awak bincang ya sesama awak. Bila awak sampai masuk ke sesi taksiran atau ujian, awak bincang yang 5 orang tu lah. Lepas awak kuarantin, lepas tu awak persembahkan. Cikgu tak tanya soalan. Cikgu senyap saja. Awak lah mula-mula orang pertama cakap, orang kedua cakap, orang ketiga cakap. Samalah macam PT3. Kemudian round yang kedua kalau ada masa lagi, sebab dia sampai 15 minit kan. Jadi siapa lagi yang nak cakap. Masa sesi kuarantin tu, ya awak boleh bincang. Orang ni cakap apa, orang ni cakap apa, isi apa. Awak boleh tentukan lah. Dan pastikan awak bantu antara satu sama lain. Sebab dia tak boleh katakan awak bagus. Ahli kumpulan tak bagus. Maknanya tak boleh juga sebab markah tu secara holistik. Ya. Okey. Seterusnya. Ini masa taksiran individu, cikgu dah sentuh tadi. Kalau individu 3 hingga 5 minit, ya, kumpulan 12 hingga 15 minit. Okey, seterusnya. Ya, ini dari segi markah lah. 40 markah untuk individu, kumpulan 30 markah sahaja. Ya, membawa jumlah keseluruhan 70 markah. Nanti kita ada ujian mendengar 30 markah. Jadi 100 markah lah ya.
40 dengan 30. Banyak sangat-sangat banyak. Okey, ni konstruk. Konstruk ni maksudnya apa yang awak perlu bila awak dapat petikan, awak kena faham, mengaplikasi, menganalisis, menilai. Barulah awak boleh jawab soalan. Itu maksudnya. Okey, ini pun cikgu dah sentuh tadi, kaedah pensukuran, individu, analitik, kumpulan, holistik. Ini kaedah dia. Ini maksud dia. Okey, kalau untuk individu, inilah antara aspek yang cikgu lihat. Dari segi tata bahasa, cikgu tengoklah tata bahasa awak. Cemerlang ke, kepujian ke, baik ke, penguasaan minimum ke, ataupun 1 sampai 2. Cikgu tandalah dekat sini. Kalau awak cemerlang, berapa markah. Kalau 9, cikgu tulis 9. Sebutan, intonasi dan nada awak tak terlalu perlahan, betul. Gaya baca, gaya awak berhujah tu, cikgu bagilah 10. Kefasihan atau kelancaran dan kelancaran fasih, tak adalah kalau tak fasih, mungkin boleh pergi kepada baik. Idea dan bermakna, ini ialah isi penting awak tu tepat ke tak tepat. Contohnya kalau cikgu suruh cikgu tanya pendapat. Jadi tengok pendapat atau idea yang awak berikan tepat ke tidak. Kalau tepat, awak boleh dapat cemerlang. Kalau tak tepat, dia turun sikit. Okey. Boleh? Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Tak ada. Tak ada Okey. Cikgu teruskan dengan holistik pula. Holistik ni sama je, tetapi dia nilai secara keseluruhan untuk kesemua ahli tersebut. Dia sama saja. Okey, boleh? Boleh kelas? Boleh. Okey, aras kesukaran item pelbagai. Maksudnya dalam soalan yang diuji, kita ada aras rendah, kita ada aras sederhana, kita ada aras tinggi. Maksudnya soalan tu, soalan yang senang, soalan yang sederhana, soalan yang tinggi ataupun kita kata susah. Tapi tak susah mana pun. Aras tinggi ni biasanya soalan pendapat. Soalan pendapat ni memang dah sinonim dengan awak. Awak dah biasa dah sebenarnya. Kadang-kadang soalan pendapat ni lebih mudah untuk awak menjawab. Tapi dia bergantung pada tema yang awak dapat lah. Itu maksud aras kesukaran. Maksudnya yang 4 soalan tu dia boleh uji awak bermula mesti saya akan tanya soalan aras rendah. Saya tak akan pergi terus kepada pendapat. Tidak. Saya akan tanya soalan mudah-mudah saja. Okey, seterusnya. Ini model individu. Cikgu nak ubah. Pentaksir, sepatutnya perlu ada 2 orang dan lebih lah. Tetapi disebabkan kekurangan guru, maka pentaksir kita seorang sajalah. Seorang, iaitu lebih mudah guru yang mengajar awak. Untuk peringkat yang sebenar, SPM sebenar, kalau taklimat dulu diberitahu pentaksir ni cikgu sekolah luar. Maksudnya cikgu MRSM tak boleh taksir awak lah. Dia nak buat macam yang dulu-dulu tu kan. Jadi pentaksir daripada luar. Tapi cikgu tak tahu maklumat yang terbaru tak ada lagi sebab sekarang kan COVID. Jadi kalau pentaksir luar datang macam risiko tu tinggi, tak pasti lagi macam mana untuk yang sebenar lah, taksiran yang sebenar insyaAllah pada bulan 2. Cikgu ada pindah ni. Okey macam inilah cara dia. Ni sebenarnya pentaksir tapi dah tinggal seorang. Ni calon. Calon akan masuk ke bilik ujian secara bergilir. Yang tu yang saya kata tadi. Seorang 5 minit, mula-mula calon yang pertama masuk,
calon yang kedua awak kena tahu sendiri. Awak kena kira sendiri masa dia. Calon yang kedua awak akan masuk seminit ya, lebih kurang 30 saat ataupun seminit belajar calon satu habislah. Awak kena ready. Kalau cikgu tak terima lagi awak masuk dalam grup Google Meet tu, awak tunggulah. Awak tunggu. Maksudnya awak sendiri kena faham mungkin calon yang pertama tu belum habis ataupun belum selesai. Okey, lepas tu masa yang diperuntukkan 3 hingga 5 minit. Setiap calon bersoal jawab dengan pentaksir dan menyampaikan idea atau pandangan berdasarkan stimulus yang telah ditetapkan. Okey, ada soalan untuk individu? Ada soalan kelas? Tak ada cikgu. Okey, jelas ya? Sekejap Okey, cik. Ya tanya. Okey, boleh maklumkanlah dalam grup. Okey, sebab yelah bila kita taksir secara dalam talian ni, kita tak boleh lari sebenarnya kalau ada masalah-masalah tertentu. Tapi di pihak awak ya, cikgu harapkan awak jujurlah ya, maknanya awak janganlah mencipta alasan. Maksudnya kalau kita takut ni cakaplah line tak okey, macam tu, janganlah macam tu. Sekiranya berlaku ya, satu caranya awak maklumkan kepada cikgu dalam grup kelas. Awak jangan maklumkan secara personal. Sebab nanti bila banyak sangat masuk yang personal, cikgu takut terlepas pandang nak baca. Sebab bila cikgu buat taksiran untuk yang ni, cikgu akan buka Telegram untuk kelas awak saja. Yang lain apa yang masuk cikgu tak peduli dah. Jadi kalau awak ada masalah ya, line dan sebagainya, awak maklumkan. Okey, saya tak dapat masuk lagi sebab line. Jadi cikgu akan arahkan orang yang seterusnya. Maksudnya orang yang ketiga. Katakan awak orang yang kedua, tapi awak tiba-tiba tak dapat masuk lagi. So awak bagi maklumat dalam tu, so cikgu insyaAllah cikgu akan respon. Okey, calon yang ketiga ready untuk masuk. Maksudnya apa-apa sahaja arahan ya, awak perlu rujuk dalam grup Telegram. Tapi seboleh mungkin pastikanlah ya, pastikan line itu okey lah ya. Okey, cuba kalau awak pakai top up tu untuk hari Isnin dengan Selasa, awak tengoklah ya awak hari apa, belilah yang high speed sikit. Itu sebagai orang kata langkah lah untuk kita berusaha lah. Tapi kalau orang kata kalau ada masalah lain ya, contohnya tak mampu dan sebagainya, itu awak boleh bincang lain dengan cikgu. Boleh bincang secara personal sebelum kelas lah, sebelum taksiran. Jangan bila dah masa taksiran baru awak kata, saya tak mampu, saya orang susah, nak makan pun telur, share sebiji 3 orang, katakan macam tu. Jadi awak cerita dekat cikgu. Mungkin cikgu ada cara lain. Ya, cara lain mungkin boleh bincang dengan unit ya, bincang dengan sekolah ke, sedekahkan kepada awak duit top up ke, atau pihak sekolah boleh top upkan ke. Kita ada cara. Jangan awak senyap. Kalau awak senyap, cikgu tak tahu masalah awak. Okey, segala orang kata arahan akan ada dalam grup Telegram. Jadi awak pun hantar dekat situ. Jadi awak kena standby lah. Okey, boleh? Boleh kelas? Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Tak ada. Tak ada Okey, taksiran yang kedua. Kejap Okey, ini merupakan taksiran kumpulan. Ya. Okey, kumpulan macam cikgu bagi tahu tadi ada pentaksir, awak tengok kat situ muka pentaksir ada 2.
Ya, patutnya dua ni. Tapi cikgu dah kontak lah dengan Mara, ya, disebabkan kita kekurangan kelas. Kejap. Sorry ya, gangguan sikit. Okey. Jadi pentaksir dia seorang je lah, ya. Lebih mudah sebenarnya. Kalau pentaksir ni seorang, ya, maknanya cikgu lebih kenal awak, cikgu awak insyaAllah lah kuranglah gugup sikit dan cikgu boleh bantulah. Ya, okey. Ni untuk calon ada 1, 2, 3, 4. Kalau 4 lah. Kalau 5, 5 lah. Ya, maksimum 5. Jadi awak akan berbincang, ya, masa yang diberi 15 minit sebab 5 calon. Ya, sebelum awak persembahkan ni, awak perlu kuarantin, ya, ataupun bincang sesama ahli kumpulan awak macam awak buat PT3. Ya, macam awak buat PT3. Okey, ada soalan? Tapi sesi perbincangan ni akan berlaku dalam Google Meet. Maksudnya depan cikgu lah, cikgu tak campur lah masa awak buat sesi perbincangan tu. Okey? Ada soalan? Ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada Okey, tak ada soalan, cikgu akan teruskan. Ini contoh item. Tengok betul-betul kalau awak mengantuk minum air, celik betul-betul. Ini contoh soalan. Kita dah masuk pada contoh item. Okey. Tak payah baca lagi lah, saya ada dalam bentuk PDF. Kejap lagi cikgu tunjuk. Cuma cikgu nak tunjuk yang ni ada arahan soalan. Ni naskah calon. Calon akan dapat macam ni. Ya, arahan soalan, ada tajuk, ya, ada gambar, ya, ada petikan. Dan dia boleh bagi dalam bentuk pelbagai. Tak semesti dalam bentuk petikan macam ni. Kadang-kadang dia boleh bagi dalam bentuk bahan grafik yang lain. Ni contoh yang awak dapat. Sekejap lagi cikgu pindahkan. Sekejap Okey, awak tengok dulu yang jelas ni. Ni contoh berkumpulan. Contoh item berkumpulan kan macam soalan PT3 awak lah. Tapi tema dia tema buku teks awak Banyak faktor yang menyebabkan remaja pada hari ini kurang melibatkan diri dalam aktiviti komuniti dan kemasyarakatan seperti bergotong royong, menyertai badan-badan bukan kerajaan dan khidmat sosial. Ulaskan pernyataan tersebut. Macam ni. Jadi awak bincanglah dengan ahli kumpulan awak. Awak nak cakap apa. Okey Jadi cikgu tunjukkan dekat sini. Okey, ada soalan tak setakat ini? Ini lebih jelas. Okey tak ada Okey, jadi sekarang ni kita nak buat latihan ataupun simulasi. Itu sahaja bahagian apa orang kata taklimat lah. Maknanya yang paling penting awak kena ingat proses tu berlaku. Macam mana proses tu berlaku untuk taksiran individu. Ya, yang pertama, awak akan dapat link daripada cikgu. Cikgu akan masukkan dalam grup WhatsApp rasmi tu kan. Cikgu Azani, lepas tu cikgu sendiri dan cikgu Masni. Sebab kelas kita akan berlangsung serentak. Maknanya kalau slot yang pertama, 5 kelas slot yang pertama. Kita tak ada asingkan hari. Jadi awak siapa dapat dengan cikgu Azani tu, awak tengoklah link dia. Ya. Lepas tu, ya, bila 5 minit awak ikut giliran awak masuk. Masuk awal seminit. Kalau orang pertama tu memang dia kena masuk awal lah. Ya. Orang yang seterusnya awak kira masa awak tu sendiri. Okey, lepas tu apa-apa perubahan awak cakap dalam grup Telegram. Jangan cakap dalam grup WhatsApp tu. Dengan cikgu Azani, nanti cikgu akan tanyakan ataupun kalau dengan cikgu Azani, cikgu kena tanyalah kalau awak ada masalah, maknanya awak kena PM dia lah sebab awak tak ada apa dalam grup Telegram kelas dia kan. Jadi mungkin awak kena PM secara personal lah.
yang dengan Cikgu Azani beberapa orang tu Okey, jadi untuk cikgu, untuk kelas cikgu kalau awak ada masalah awak masuk dalam grup Telegram. Okey, jadi kita nak buat simulasi Okey, bagaimana untuk kita menjawab? Okey, awak tengok. Ini soalan yang diberikan. Ni contoh ni naskah calon. Apa yang ada dekat naskah calon? Boleh nampak kan apa yang cikgu tunjukkan? Nampak. Okey, tengok ni. Baca dia ada soalan. Baca dan fahami bahan rangsangan di bawah. Kemudian jawab soalan yang dikemukakan secara lisan menggunakan ayat yang gramatis. Okey Dia bagi awak industri pelancongan. Dia bagi gambar ni kat Langkawi kan. Awak teliti. Bila kita kata baca secara mekanis, maksudnya awak tak boleh tengok gitu je. Awak kena tengok satu-satu. Okey, ni gambar apa ni? Cuti-cuti Malaysia. Ini gambar apa? Kat mana ni? Ni apa? Ni apa? Tengok satu-satu. Lepas tu ini kepanjangan. Kepanjangan petikan dia beri. Dia takkan bagi panjang. Dia lebih kurang 120 macam tu saja. Jadi awak baca secara mekanis macam ni cikgu tunjuk. Baca yang tidak terlalu laju, baca bertujuan untuk memahami. Jadi awak baca. Sektor pelancongan telah diiktiraf sebagai penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jadi bila awak baca pastikan awak fahamlah. Dalam usaha memasarkan jenama Malaysia sebagai destinasi pelancongan, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan telah mempromosikan produk pelancongan kepada warga dunia. Macam tu. Lepas tu awak stop sekejap. Penganjuran acara Malaysia Kitchen di Kota London bertujuan memperkenalkan kepelbagaian makanan tempatan kepada warga Britain. Contohnya macam tu. Itulah pembacaan secara mekanis. Dan awak bacalah sendiri sampailah habis. Jadi awak akan dapat yang ni saja. Dapat soalan macam ni. Tapi untuk cikgu akan dapat sama macam awak, tetapi cikgu ada soalan. Cikgu ada soalan. Ni contoh dia. Contoh soalan yang cikgu dapat. Jadi soalan yang pertama, contoh dia, nyatakan kementerian yang bertanggungjawab mempromosikan jenama Malaysia di mata dunia. Jadi jawapan ni sebenarnya ada dalam yang ni. Ada dalam ni. Okey, jadi kementerian apa? Kementerian apa kelas? Pelancongan. Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan. Ya, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan. Ini soalan aras rendah. Jadi cara untuk awak menjawab, awak tak boleh bagi jawapan terus. Sama seperti awak menjawab dalam soalan pemahaman. Awak perlu menjawab ayat yang lengkap. Contohnya, kalau soalan cikgu, okey, nyatakan kementerian yang bertanggungjawab mempromosikan jenama Malaysia di mata dunia. Okey, awak perlu jawablah. Okey, kementerian yang bertanggungjawab mempromosikan jenama Malaysia di mata dunia ialah kementerian apa tadi? Macam ni. Ialah Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan. Habislah, selesailah soalan yang pertama. Okey, soalan ini cikgu tak paparkan dekat awak. Cikgu tak paparkan dekat awak. Jadi awak perlu ingat. Sekiranya awak tak ingat soalan, tak apa, awak tanyalah cikgu. Cikgu boleh tolong ulang soalan? Tak berapa ingat lah. Tak apa, cikgu ulang lah. Tak ada pemarkah dipotong ke apa, tak ada. Begitu juga bila awak nanti tak sirat SPM sebenar pun macam tu. Kalau awak tak jelas, awak tak ingat soalan tu, maka awak boleh tanya
pentaksir untuk mengulang semula. Okey, faham tak? Okey, ini contoh soalan yang kedua. Apakah tujuan Malaysian Kitchen dianjurkan di Kota London? Apa tujuannya? Jadi awak tengok di sinilah. Ni nampak ni. Memperkenalkan, bertujuan memperkenalkan kepelbagaian makanan tempatan kepada warga Britain. Jadi awak pun jawablah. Ini soalan aras mudah. Lepas tu dia pergi kepada soalan nombor 4 ni aras tinggi, ni aras sederhana lah. Senaraikan tempat-tempat menarik yang terdapat di Malaysia. Tempat-tempat menarik ni tak semestinya jawapan yang awak nampak dalam gambar ni, tak. Awak boleh ambil jawapan daripada sini dan awak juga boleh jawab jawapan awak sendiri. Tempat-tempat yang awak tahu. Okey, lepas tu soalan yang keempat. Cadangkan beberapa faktor yang mampu menarik rakyat negara ini dan pelancong asing melancong di Malaysia. Okey, untuk menjawab soalan berkaitan dengan pendapat. Okey ya. Macam mana awak nak jawab soalan pendapat? Inilah gunanya awak aplikasikan teknik penulisan karangan yang cikgu ajar. Okey. Macam mana teknik yang cikgu ajar? Apa? Mengapa? Contoh, kesan, penegas. Tapi bezanya bila awak tulis karangan, dia dalam bentuk tulisan kan. Kalau lisan, dalam bentuk apa? Percakapan. Percakapan, awak perlu bercakap. Tapi apa yang awak nak cakap tu, awak perlu susunlah. Itu yang terbaiklah yang diberitahu apabila awak nak jawab soalan ujian lisan. Maksudnya perlu ada isi, lepas tu perlu ada mengapa, perlu ada contoh, perlu ada kesan, lepas tu perlu ada penegas. Jadi selesailah. Contohnya, okey, beberapa faktor yang mampu menarik rakyat. Okey, apa faktor yang mampu menarik rakyat negara ini dan pelancong asing melancong? Apa faktor dia? Faktor ni apa maksudnya? Cadangkan beberapa faktor yang mampu menarik. Kita nak tarik pelancong asing dan pelancong rakyat negara ini untuk melancong di Malaysia. Apa faktor-faktor yang mampu menarik awak untuk melancong? Faham tak ni? Soalan nombor 4. Okey? Boleh faham tak? Boleh. Boleh ya? Okey, kejap lagi cikgu nak test ya. Cikgu nak tunjuk dulu. Ni contoh dia rumah terbuka. Ni naskah calon pasal rumah terbuka. Lepas tu ini soalan yang cikgu adalah. Okey, tapi cikgu tak nak tunjuklah soalan ni sebab cikgu nak buat simulasi dengan awak. Okey ya? Ni pasal rumah terbuka. Okey, sekarang ini tiba masa untuk kita buat simulasi. Okey, boleh tak awak screenshot sekejap ataupun awak snap gambar sekejap. Yang ni. Boleh ke tak? Dah ke? Dah. Okey. Kalau dah, kita nak buat simulasi ya. Kita nak buat simulasi. Okey, ready ya? Cikgu akan pilih lah ya. Cikgu akan pilih. Okey, nanti cikgu akan paparkan kan. Tapi awak dah snap. Siapa yang tak snap lagi tadi? Semua dah snap ya? Okey, cikgu tak nak paparkan sebab cikgu nak apa? Nak besarkan ni. Okey. Okey, sekejap. Okey, ready ya? Ready kita test. Okey, cikgu nak pilih
Faik Haikal. Ya. Okey, cikgu nak pilih siapa yang tutup kamera ni? Ifat, Nasrul, Afiq. Tolonglah ya. Awak ni apalah? Macam manalah? Ya, Iman Haris tutup kamera. Cikgu dah pesan dah. Ya, tolonglah. Lagi, buka kamera. Okey, tadi siapa tadi? Faik. Lagi siapa tadi? Cikgu kata? Aida. Ya, Aida Taufika, Faik, Aida. Cikgu nak test lagi seorang. Lailatul. Okey ya. Jadi tengok sama-sama. Iman Haris dengan Ifat. Tolong buka kamera. Cikgu saya ni. Okey. Kalau waktu pasal apa putus-putus ni? Tak ada putus-putus awak tanya. Apa dia? Okey, apa dia? Okey cikgu. Saya nak tanya, kalau bahan rangsangan tu, cikgu tanya sama. Cikgu tanya, so bahan rangsangan tu akan ditunjukkan ke cikgu suruh tak tengok? Okey. Untuk ujian minggu depan, cikgu tunjuk. Untuk ujian minggu depan, cikgu tunjuk. Tapi kan cikgu bagi tahu tadi secara rasmi belum ada lah. Maksudnya pihak lembaga dan kementerian dia tak keluar lagi secara rasmi sama ada ditunjuk ataupun tidak. Tapi cikgu dah rujuk dengan pihak MARA lah. Maksudnya tanya nak tunjuk ke tak, ada maktab yang tunjuk, jadi kita pilih untuk tunjuk. Sebab cikgu bukan nak dengar awak, tapi awak kena bersedia sekiranya nanti secara rasminya katakan ya yang ni tak ditunjuk. Maka tak adalah ya, kalau yang sebetulnya, kalau ujian yang sebetulnya, kalau lembaga kata kita tak paparkan, maksudnya lepas belajar baca soalan tersebut akan diambil, bahan rangsangan tu akan diambil. Sebenarnya awak tak payah susah hati, kalau diambil pun tak ada apa-apa yang terjejas. Sebab apa? Soalan daripada petikan tu soalan yang paling mudah je, soalan nombor 1 macam tu je, yang lain soalan pendapat. Soalan nombor 1, nombor 2. Jadi bila awak baca petikan yang pendek tu, mestilah yang sikit-sikit tu awak ingatkan. Tapi kalau yang soalan pendapat dia tak ada kaitan dah dengan maklumat yang ada dalam petikan tu. Sebab jadi untuk ujian minggu depan tak apa, cikgu paparkan ya. Okey, yang ni awak screenshot sebab cikgu nak tengok awak, cikgu nak tengok awak secara keseluruhan. Sebab tu cikgu tak share. Cikgu stopkan screen tu Okey, jadi tarik nafas dulu. Okey, katakan kita nak mula ujian taksirat individu. Ya, okey kejap cikgu nak buka insert cikgu jap. Ya. Okey, tarik nafas dulu. 3 orang yang cikgu sebut ni. Okey, yang pertama Faik, yang kedua Aida, yang ketiga Lailatul. Okey, kita pilih 3 orang dulu. Sekejap. Kejap. Dia masa ni tak jumpa ke dah? Ni jumpa dah. Okey. Jadi tadi dah snack kan? Amalan rumah terbuka kan? Dah snack kan? Ada depan awak tu tak? Teks ada depan awak? Aida Taufika ada? Ada? Okey, Faik ada? Lailatul ada? Okey. Jadi
1 minit untuk awak membaca. Okey, Dania jaga masa Dania. 1 minit. Okey. Jaga masa. Okey, mula sekarang. 1 minit untuk baca. Pelajar lain pun bolehlah untuk baca sekali. Okey. Dah? Dania dah? Belum? Okey. 1 minit telah berlalu. Okey, bagus Daniel Okey, jadi senang dia soalan dia. Ya, soalan ni soalan yang cikgu dapat soalan daripada lembaga yang dia bagi contoh lembaga lembaga ni menyeramkan sikit kan. Okey kita mulakan dengan Faik dulu. Kita mulakan dengan Faik. Okey, orang lain tengok Okey, cikgu akan tanya satu soalan. Okey gambarkan amalan rumah terbuka yang telah anda baca. Gambarkan. Faik, jangan buat muka macam tu. Okey, gambarkan amalan rumah terbuka yang telah anda baca. Jadi amalan rumah terbuka berdasarkan apa yang saya baca adalah ia diadakan secara besar-besaran dan hanya dilakukan oleh rakyat Malaysia. Dan amalan rumah terbuka ini juga menjadi simbol perpaduan dan keharmonian antara rakyat Malaysia. Okey, itu sajalah. Okey, sebenarnya jawapan yang cikgu nak dengar, jawapan kalau awak tengok dalam teks tu, dia amalan rumah terbuka ni satu diadakan secara besar-besaran. Itu je jawapan dia sebenarnya. Tapi kalau Faik Aikal bagi lebih pun tak apa. Sebab tu cikgu kata soalan pertama ni soalan aras mudah. Aras yang paling rendah. Jadi sebab tu kalaulah katakan petikan ini tidak ditunjuk. Katakan SPM sebenar dia tak bagi tunjuk. Maksudnya lepas awak baca, awak tak perlu lihat dah. Awak tak boleh lihat dah petikan. Jadi tak ada masalah juga sebab awak dah lakukan pembacaan secara mekanis. Maksudnya awak dah faham keseluruhan jadi insyaAllah awak boleh jawab. Tapi bila dicampur dengan gelabah tu tak tahu, nervous tu tak tahulah kan. Jadi hilang semua tak tahu. Tapi moga harap-harap diberilah petikan ni dekat awak. Maksudnya tak diambil sampai selesai ujian. Harap-harap begitulah. Okey. Soalan yang kedua. Okey. Kita bagi dekat Aida Taufikah. Okey soalan yang kedua. Okey, ready ya Aida? Okey. Ceritakan perayaan yang anda sambut. Perayaan yang saya sambut termasuklah hari raya. Ialah hari raya, Deepavali, Christmas, Tahun Baru Cina, Pesta Keamatan dan Hari Kawan. Okey. Kalau dia kata ceritakan, maknanya apa? Kalau ceritakan, maknanya apa?
Kalau ceritakan maknanya apa? Terangkan sikit. Contohnya, okey, awak jawab sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, perayaan yang saya sambut ialah sambutan Hari Raya Haji ataupun awak nak sambut Hari Raya Puasa boleh. Hari Raya Aidilfitri. Okey, Hari Raya Aidilfitri ini disambut selepas kita berpuasa. Contohnya macam itulah. Perayaan ini kebiasaannya disambut dengan meriah, menandakan kemenangan setelah berpuasa. Okey, dah cukuplah, tak payah panjang-panjang. Selain itu, saya juga menyambut Hari Raya Haji. Hari Raya Haji juga dikenali sebagai Hari Raya Korban. Awak janganlah gelabah. Kalau awak gelabah, tak boleh fikir tau. Jadi tak boleh fikir. Awak kena bertenang. Awak kena bertenang. Dia ni sebenarnya orang kata konsep ujian bertutur ni dia santai je. Santai tetapi awak kena susun ayat tu bagi gramatis. Okey, cuba Aida Tafiqah sekali lagi. Cepat. Aida Tafiqah sekali lagi. Ceritakan perayaan yang anda sambut. Dengar tak Aida ni? Aida! Ya, cikgu. Cepatlah sekali lagi. Ceritakan perayaan yang anda sambut. Assalamualaikum. Perayaan yang saya sambut ialah Hari Raya Puasa. Dah tak Hari ingat dah Raya hari-hari. Puasa. Tak apa, teruskan. Hari Raya Puasa disambut oleh Cepat. oleh umat Islam Ya. selepas Lepas kita puasa lah. selepas Tak ingat dah. Memang macam tu jadi kena praktis lah Okey, lepas tu selain itu saya juga telah menyambut selain itu saya juga telah menyambut Hari Raya Haji. Okey, tak payahlah cerita Christmas apa semua tu. Awak cerita perayaan yang awak sambut saja. Lepas tu cerita sikit Hari Raya Haji tu disambut bila. Tak payah panjang-panjang lah. Pendek tu tak payah panjang-panjang. Kalau soalan pendapat sahaja awak kena ulas dengan panjang. Okey Terima kasih Aida. Okey, yang ketiga Lailatul Humaira. Ini Lailatul apa kat sini? Adik ke? Adik ke kakak? Adik. Adik Okey seterusnya Okey, kejap. Saya tengah tengok soalan. Kejap Okey, tak apalah. Saya bagi soalan nombor 3 Soalan nombor 3 ni kategori sederhana. Okey, berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah bagaimana amalan rumah terbuka dapat kukuhkan perpaduan kaum di dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okey, sekali lagi berdasarkan pengetahuan anda, bagaimana amalan rumah terbuka ini dapat mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pada pandangan saya, amalan rumah terbuka dapat mengukuhkan perpaduan di Malaysia kerana
Okey, kerana okey. Yang pertama isi dia apa? Rakyat Malaysia dapat mengetepikan budaya dan agama dengan meraihkan sambutan perayaan. Okey. Selain itu, amalan rumah terbuka juga dapat mengumpulkan berbilang kaum dan budaya. Okey dengar ni kelas. Bila awak jawab soalan yang macam ni, soalan yang berkaitan dengan minta awak pendapat, jadi apa yang perlu awak jawab sama seperti awak tulis karangan tu. Maksudnya ada isi. Apa, lepas tu mengapa, lepas tu contoh, lepas tu kesan, lepas tu penegas. Itu yang terbaik yang diberitahu kepada kami. Okey. Sebenarnya awak jangan rasa tertekan. Okey awak jangan rasa tertekan dengan alamak cikgu, susahnya cikgu. Macam mana nak tulis karangan? Sebenarnya teknik yang cikgu ajar penulisan karangan itu sebenarnya telah berlaku secara langsung dalam komunikasi awak. Cuma awak mungkin antara sedar dengan tak sedar. Okey, cikgu bagi analogi macam ni. Contohlah awak minta telefon dekat mak awak. Mak, kakak nak pinjam telefon kejap. Contohnya kan. Ataupun mak, abang nak pinjam telefon sekejap. Mesti mak awak tanya kenapa? Nak buat apa? Kan? Kan? Yang awak nak pinjam telefon tu isi pertama. Kenapa? Kan? Lepas tu awak pun bagi jawapan. Kakak nak buat kerja sekolah kejap. Sebenarnya awak telah menjawab ayat mengapa. Lepas tu mak awak tanya. Nak buat kerja sekolah apa? Kan? Betul tak? Nak buat kerja sekolah apa? Mak, banyak mak kerja sekolah kakak. Kerja sekolah bahasa Melayu, kerja sekolah matematik, kerja sekolah bahasa Inggeris. Itu awak dah bagi contoh. Nampak tak? Secara tidak langsung sebenarnya benda yang cikgu ajar itu ialah komunikasi seharian awak. Awak dah bagi contoh. Lepas tu mak awak kata, tak boleh. Lewat dah, pergi tidur. Katakan mak awak kata macam tu. Ni dah pukul berapa ni? Dah pukul 12 malam ni, pergi tidur. Mak, tak boleh mak. Kalau kakak tak buat kerja sekolah tu, esok cikgu ajar kakak tak faham. Lepas tu cikgu marah kakak. Katakan macam tu. Itu sebenarnya awak bagi apa tu? Kesan. Nampak tak? Macam itulah awak bila awak bercakap, bahasa komunikasi awak bila secara lisan pun sebenarnya awak kena terjemahkan macam tu yang lebih baik. Okey, contoh berbalik kepada soalan tadi. Okey saya pinjamkan sikit masa sebab dah 11.30 sekejap Bagaimanakah amalan rumah terbuka dapat kukuhkan perpaduan? Macam mana bila kita adakan rumah terbuka tu perpaduan ni dapat dieratkan? Okey, satu isi kita kata amalan rumah terbuka ini dapat mengukuhkan perpaduan kerana semasa rumah terbuka diadakan ramai tetamu yang berkunjung. Okey. Kenapa ramai tetamu yang berkunjung? Ramai tetamu yang berkunjung ini untuk memeriahkan majlis yang telah diadakan. Okey, contohnya tetamu dari pelbagai bangsa dan kaum akan hadir semasa sambutan rumah terbuka ini diadakan. Tidak kiralah India, Melayu, Cina sama-sama akan meraihkan amalan rumah terbuka yang diadakan ini. Okey, apa kesan dia? Apabila ramai tetamu yang berlainan agama, bangsa dan kaum ini berkumpul, mereka akan bertukar-tukar pendapat, bercerita mengenai pengalaman masing-masing semasa mereka berjumpa. Hal ini menyebabkan hubungan mereka akan menjadi rapat. Seterusnya perpaduan dapat dieratkan. Nampak tak? Simple je sebenarnya. Jadi awak kena praktiskan bila soalan berkaitan dengan pendapat, cara awak jawab ialah awak perlu ada isi. Awak perlu ada mengapa, awak perlu ada contoh, awak perlu ada kesan, awak perlu ada penegas. Yang inilah cara terbaik untuk awak jawab soalan lisan. Dan cara ini telah diberitahu dan diberi taklimat kepada kami. Faham tak? Jangan stres, jangan tertekan. Cikgu macam mana lisan pun semua nak buat macam karangan.
Tak, sebenarnya ni bukan benda baru. Ya, ini telah berlaku dalam kehidupan awak. Apa teknik karangan yang cikgu ajar tu sebenarnya awak dah guna lama dari awak kecil lagi. Dari awak kecil lagi sebenarnya. Tapi cuma awak benda ni apa berlaku secara tidak langsung kan. Sebenarnya ayat yang awak keluarkan tu itulah ayat contoh, ayat mengapa, ayat kesan kan. Tapi cuma awak tak cakap, mak kesannya mak, kalau kakak tak buat kerja sekolah, cikgu marah kakak, kesannya. Mak sebab, contohnya mak, kadang-kadang benda tu kita tak sebut perkataan kesan. Tak boleh lah mak, nanti cikgu marah kakak. Itu ialah kesan sebenarnya. Jadi persediaan yang perlu awak buat ialah mungkin awak boleh lihat contoh-contoh soalan. Saya juga akan send dalam grup contoh soalan latihan ni. Lepas tu awak akan awak akan praktis lah. Awak akan praktis di hadapan cermin. Itu cara yang terbaik. Caranya begitulah. Kalau soalan yang mudah tak perlu huraian. Tapi awak jangan risau sebab cikgu yang taksir awak, kalaulah awak tak dapat, cikgu akan cuba bantu awak. Contoh kalau awak tak jawab dalam ayat yang lengkap, cikgu kata, okey Syarin jawab dalam ayat yang lengkap. Cikgu tak ingatlah soalan. Okey, tak apa, cikgu akan ulang semula. Okey, boleh? Cuma awak perlu latih sahaja. Awak cuba bercakap dengan menggunakan bahasa yang betul. Okey, sebenarnya ada soalan yang keempat. Tadi cikgu nak baca je soalan keempat. Awak tak payah jawab. Soalan yang keempat ialah amalan rumah terbuka boleh diketengahkan sebagai produk pelancongan negara. Berikan ulasan anda. Amalan rumah terbuka boleh diketengahkan sebagai produk pelancongan negara. Berikan ulasan anda. Maksudnya awak setuju ke tidak bila ada amalan rumah terbuka dia juga sebagai produk pelancongan? Setuju tak? Setuju tak? Kalau awak setuju, awak cakaplah pada pada pendapat saya bersetuju sekiranya amalan rumah terbuka diadakan sememangnya mampu dijadikan sebagai produk pelancongan negara. Jadi kenapa? Kenapa? Awak bagi alasan. Okey, lepas tu awak bagi contoh, awak bagi kesan, lepas tu awak bagi penegas. Tapi awak jangan risau, cikgu akan dalam 4 soalan ni maksimum cikgu boleh tanya awak 4-4. Tapi kalau cikgu tengok awak ni macam mana cikgu akan pilih lah supaya pelajar cikgu dapat markah yang baik. Itu je cikgu nak bagi tahu. Seboleh mungkin cikgu akan pilih soalan yang mudah. Jangan tak tidur malam pula malam ni. Maknanya awak kena percaya pada cikgu lah. Cikgu takkan ni aku geram ni Ifat ni aku suruh on kamera tak on. Siap kau waktu ujian lisan. Ambil kau soalan tu. Tak adalah. Saya takkan macam tu lah. Itu awak kena percaya. Cikgu akan bantu awak. Tapi awak pun kena bantu diri awak sendiri untuk praktis. Cara bercakap tersebut. Okey, ada soalan sebelum cikgu tamatkan? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, maka pada minggu depan awak tengok nama awak masuk dekat mana. Kalau cikgu Azani, awak kena kira lah awak minit ke berapa. Kalau awak ada masalah, awak PM cikgu Azani terus. Untuk kelas cikgu, orang yang pertama kena standby. Orang yang kedua, bila dah berlalu 4 minit tu awak kena request untuk join. Kalau cikgu tak terima awak lagi, tak apa. Awak tunggu je. Faham? Kalau ada masalah lain, awak maklumkan. Itu saja. Pakaian kena jagalah. Pakaian yang bersesuaian. Tak perlu pakai baju sekolah. Tapi pakaian yang sopan lah. Sebab cikgu pun kena ambil bukti bergambar. Kalau boleh baju berkola ke kan. Yang sesuai lah. Awak boleh fikir sendiri. Sebab cikgu kena ambil gambar
sebagai bukti untuk dokumentasi. Okey. Jadi itu saja. Kalau ada lepas ni awak ada soalan lain yang awak terlintas, lepas ni awak boleh PM cikgu. Awak boleh tanya dalam grup pun tak apa. Supaya kawan awak boleh sama-sama baca. Okey ya. Jadi itu sahaja untuk kelas hari ini. Ya, jangan lupa baca buku teks awak sebagai latihan. Okey, satu lagi cikgu nak tunjuk. Kalau buku teks awak ni kan, contohlah awak ambil yang mana-mana. Contohlah untuk sesi latihan kan, katakan yang ni. Awak buka muka surat 5 katakan. Yang pendek-pendek ni, awak boleh buat latihan sendiri. Awak baca, lepas tu daripada sini mungkin awak boleh tanya soalan atau mak awak minta bantuan mak awak ke kan. Boleh cipta beberapa soalan daripada sini. Lepas tu awak try jawab. Contohnya muka surat 5 pasal panduan menghadapi wabak penyakit. Mungkin soalan yang pertama soalan mudah. Apakah yang anda faham tentang wabak penyakit? Mudah ke tu? Mudah je kan? Okey, apa yang awak faham? Jadi senaraikan contoh wabak penyakit yang melanda negara kita. Bagi 2 wabak penyakit. Awak tahulah COVID kan. Awak tahu macam itulah soalan mudah. Kalau yang lain soalan pendapat, langkah macam itulah. Ya. Okey. Jadi insyaAllah jumpa pada minggu hadapan. Ya, ujian lisan bertutur. Ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita akhiri dengan bacaan suratul As yang diketuai oleh Nashrul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, amin. Okey ada soalan PM cikgu tau. Jangan senyap tanya je. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab hadir. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama.